Action. Assalamualaikum. Kami daripada grup 5. Kami akan membentangkan topik aspek sistem maintenance overview. Saya Muhammad Syamil. Rakan-rakan saya adalah Syed Noh Hakim, Muhammad Iqbal Samsul dan Muhammad Izzat Irfan. Okay, next slide. Okay, untuk critical component bagi grup kita orang pilih 4 komponen dah. Ni untuk komponen sistem besar. Yang pertama ada ASU, chiller, cooling tower dan water pump. Okay, next slide. Untuk ASU, komponen yang boleh kita buat maintenance adalah access door, sensor, thermostat, air filter, motor. Macam dekat access door tu, kita boleh tengok lah dia punya access door tu ada longgar ke, ada rongga-rongga boleh masuk udara ke. Lepas tu dia punya tempat buka tu okey ke, tercabut ke kan. Lepas tu tengok sensor dia, berapa bacaan reading sensor tu, dia punya ohm tu, thermostat dia okey ke tak, dia punya ohm tu. Lepas tu air filter dia, air filter dia ada check lah untuk sebulan ke 3 bulan sekali. Dia ikut penggunaan. Macam air filter tu untuk menjaga efisien sistem kena tengok filter dia bersih ke tak. Kalau tak bersih, kita tukar ataupun kita cuci. Macam fan atau motor assembly tu, kita boleh check pertama fan bell dia, belting dia. Lepas tu bearing motor tu ada bunyi ke tak. Lepas tu blade dekat blower tu ada bengkok ke patah ke. Setiap benda tu dia akan menghasilkan bunyi kalau dia tak elok. Okay, next. Untuk komponen yang seterusnya adalah chiller. Chiller system dia ada kompresor, condenser, evaporator, expansion valve, motor kompresor, VFD. Yang pertama kompresor, kita boleh check kompresor tu, kita boleh check dia punya minyak dia. Kalau dah sampai masa dia, kita boleh tukar. Lepas tu tengok kau ada leaking ke, ada benda yang tak ngam ke, macam bearing dia ke berbunyi. Kita boleh proceed untuk buat replacement atau maintenance. Seterusnya macam condenser tu, dia ada maintenance dia. Kita cuci sharing tube tu, tempat air lalu tu. Kita buang kotor-kotoran, karat-karat yang ada kat dalam tu, bagi airflow tu cantik. So dia dapat bebaskan haba tu dengan efisien lah. Macam evaporator, kita boleh check dia punya insulation dekat evaporator tu. Jangan kasih wap air atau haba melekat-dekat tu. Lepas tu kita tak nak evaporator tu berwap. Tu akan menyebabkan kawasan tu basah. Lepas tu sistem kurang efisien lah. Expansion valve, tu dia ada prosedur dia untuk check sama ada expansion valve tu okey, bukaan dia ataupun tersumbat. Lepas tu kita boleh check tekanan refrigerant dia, water flow dia, voltage dia, amp dia. Macam motor kompresor tu, kita boleh check dia punya voltage, amp, bearing. Lepas tu dekat belakang tu ada kipas, kita boleh maintenance, kita boleh bersihkan kipas tu. Bagi boleh lah udara untuk dibebaskan. Lepas tu VFD control tu, sebab VFD ni dia jaga motor tu lah untuk speed dia. Dia kira by load lah. Kalau load banyak, dia tinggi lah. Laju lah motor tu kan. So dekat VFD ni dia
ada kipas untuk sejukkan VFD ni. So kipas tu lama-lama dia akan berabuk. So kita akan cuci lah kipas tu bagi senang untuk udara tu keluar masuk. Okay, seterusnya. Okay, yang ni komponen untuk cooling tower. Macam yang pertama tu fan motor. Fan motor tu kita boleh check motor dia, voltage amp dia, dia punya bearing motor, lepas tu blade dia ada bengkok ke patah ke kan. Kalau dia tak elok, dia akan mengganggu efisien cooling tower tu lah. Macam infill ni kalau dah lama-lama dia akan berlumut lah, kotor apa semua kan. Kalau kita tak buat maintenance ataupun dah lama sangat kita pakai, so kita boleh cuci dulu, pakai water jet, pakai chemical. Kalau tak ngam juga, kita akan tukar lah, proceed untuk tukar. Lepas tu sprinkler, tempat untuk bagi air tu berselerak. Dia sprinkler tu kalau cooling tower kecil, dia kebanyakan dia pakai plastik, so akan terjadi reput lah benda, bila benda tu dah lama. So tu pun kalau dah reput, dia mengganggu lah perjalanan air tu. Dia tak jadi macam air hujan, dia tak berpusing. So kita boleh tukar lah kalau dia rosak. Macam besin tu, tempat takungan air tu dia kena buat maintenance lah untuk jaga daripada lumut, alga. Lepas tu nak jaga pH air. So kita boleh cuci dia, tembak water jet apa semua, buang air tu. Tu contoh-contoh maintenance dia. Okay, next. Okay, ini water pump. Kalau untuk sistem water pump yang besar ni, dia asing motor dengan head pump tu. So dia ada motor, coupling, bearing dan shaft. Motor tu macam biasa dekat belakang dah ada kipas, kita boleh cuci dia. Kita boleh check amp dia, voltage dia okey ke tak, ikut spek ke. Lepas tu dia ada coupling untuk sambungkan motor dengan head pump tu. Dia balance tak, sama tak dia punya darjah dia tu kan. Kalau tak sama, kita kena adjust balik lah. Lepas tu bearing tu kalau dia rosak dia akan berbunyi lah. Kita tukar. Lepas tu tak pun dia ada tempat untuk letak grease, kita letak grease. Macam shaft tu kita tengok kok ada yang retak ke kan, sebab sistem makin lama makin rosak, makin berkarat kan. So dia ada lifetime dia. Lepas tu dia punya head pump tu, dia dalam tu ada kipas dia. Kita boleh buka tengok dia berkarat ke, dia dah crack ke kan. So boleh tukar benda tu. Okay, next. Okay, yang ni saya bagi kat kawan saya. Okay, seterusnya essential HVAC inspection tools. Okay, yang pertama manifold gauge. Manifold gauge ni digunakan untuk membaca bahan pendingin, level bahan pendingin dalam sistem daripada tekanan rendah ataupun tekanan tinggi. Yang kedua, climameter. Climameter digunakan untuk memeriksa bacaan arus elektrik. Dia tengoklah apa elektrik tu voltage-nya down ke ataupun terlebih sangat ke. Yang ketiga, termometer. Termometer untuk mengukur suhu pada tempat-tempat yang tertentu. Contoh dekat coil, tempat yang paling sejuk kan, untuk tengok sesuai ke tak suhu yang digunakan tu. Yang keempat, recovery machine. Recovery machine ni fungsi dia untuk menyimpan dan menggunakan balik bahan pendingin dalam sistem tu. Dan yang kelima, leak detector. Leak detector untuk mengesan kebocoran pada piping, kebocoran bahan pendingin pada piping ataupun komponen yang menyimpan bahan pendingin. Dan yang kelima,
HVAC hand tools. Keenam ketujuh. Ketujuh HVAC hand tools. Tu contoh alat-alat yang digunakan, contoh macam screwdriver, spana hidup ataupun spana. Itulah alat-alat tu yang digunakan, common lah digunakan. Yang ke-8 vibration meter. Itu digunakan untuk mengesan getaran yang terlampau kuat ataupun yang terlampau kuat lah pada komponen-komponen. Itu kalau terlebih getaran, mungkin ada benda alat-alat yang rosak, contoh macam bush ataupun apa-apa lah. Yang ke-9 anemometer. Anemometer ni digunakan untuk memeriksa airflow ataupun memeriksa arus udara. Arus udara. Ada indoor lah biasanya, indoor. Yang terakhir water jet. Water jet ni untuk membersihkan lah dalam cooling tower ataupun filter ke apa kan, digunakan water jet lah. Itu saja. Seterusnya saya pass pada kawan saya. Okay, untuk safety and maintenance tu yang akan terangkan saya dan kawan saya Iqbal saya akan terangkan untuk bahagian safety. So untuk safety tu ni seperti yang ditajuk dia berkaitan dengan keselamatan. So yang first kita nak tahu nak selamat, kita akan potret untuk melindungi orang yang melakukan kerja So akan ada orang tu akan dibekalkan dengan beberapa barang ataupun lebih tepat PPE untuk melindungi badan ataupun mana-mana anggota badan. So macam benda yang pertama macam safety glass macam cermin mata untuk melindungi mata daripada sebarang macam sepihan besi ataupun abuk masuk di mata, sebab ni bahaya untuk orang yang melakukan kerja tu. Sebab banyak kes yang tak pakai ni boleh mengakibatkan cacat kekal lah, macam buta ataupun kabur. Itu antara barang yang dipakai macam sarung tangan pun penting untuk melindungi tangan kita daripada besi kasar ataupun benda-benda panas, sebab kita kadang buat kerja kita tak tahu benda tu dalam keadaan sejuk ataupun panas. Dia bukan kita tak tahu, macam kadang kita tak perasan tau. Bila kita tengok macam sejuk, tapi bila kita pegang rupanya benda tu tengah panas. So dia akan akibatkan melecur. So dengan pakai sarung tangan ni, dia dapat mengurangkan risiko kecederaan orang. Lepas tu ear protector ni untuk lindungi telinga kita daripada bunyi yang terlampau bising, sebab manusia ada limit, pendengaran manusia ada limit untuk untuk dengar benda-benda yang bising. Dia ada berapa limit dia ada OSHA ada tetapkan, OSHA ke ada agensi yang tetapkan So untuk keselamatan untuk orang yang buat kerja tu better untuk pakai kat tempat-tempat bising macam bilik chiller, bilik ASU kan, sebab dia bising, so pakai So waktu kita kena pakai baju yang bersesuaian, jangan pakai baju yang macam terlampau besar ke apa, takut tersangkut kat mana-mana mesin ke. Lepas tu kena pakai kasut safety boot untuk mengelakkan barang-barang berat jatuh kat kaki kan, mengakibatkan kecederaan. Lepas tu kena pakai sarung tangan, kena pakai penutup muka. Tu untuk buat kerja yang berkaitan dengan habuk, dengan kimikal lah, sebab habuk ni kalau masuk dalam paru-paru pun bahaya untuk kesihatan. Dia akan dalam masa jangka yang lama dia akan makan dekat paru-paru So sama juga kimikal pun bahaya juga. So untuk disarankan untuk pakai Seterusnya kita nak kena check sebelum kita buat kerja, kita kena pastikan, kita kena labelkan. Untuk contohlah kalau kita nak buat maintenance untuk chiller, kita kena labelkan untuk switch tu untuk sedang diselenggara untuk orang-orang lain yang tak perasan kita dekat dalam, untuk tahu yang benda tu tak boleh dihidupkan ataupun di-on. Sebab kadang terdapat banyak masalah kemalangan orang tengah buat kerja, tengah contoh ganti motor, tengah buka wire, tiba-tiba ada engineer atau ada orang lain pergi on.
dah tak pasal-pasal orang tu kena current. So untuk mengelakkan perkara jatuh berlaku, kita kena label lah. Lepas tu kena pastikan betul-betul selamat, tak ada orang kata miscommunication lah. Orang ni pergi on, orang ni tengah buka. Dah habis. Lepas tu yang last sekali untuk multimeter yang voltage ni, kita kena check sebelum buka, kena check dulu lah dekat dalam sistem. Macam kadang-kadang kapasitor ni dia ada simpan current. Ni contoh lah, kalau kapasitor dia ada simpan current lepas on, kalau kita off dia ada simpan current. So untuk mengelakkan benda tu, contoh kita terpegang kena current, kena rejatan, untuk mengelakkan kita kena check dulu pakai multimeter ataupun voltage, tapi voltage test ni. So seterusnya untuk maintenance tool, saya akan serahkan kepada Iqbal Samsul. Okay, baik, saya akan take over. Okay, untuk maintenance tool kita akan start dengan vacuum pump. So vacuum pump ni biasanya digunakan untuk kita keluarkan udara dan juga bahan cemam daripada saluran HVAC sendirilah. Bagi kita nak pastikan persekitaran bersih untuk bahan pendingin tersebut lah. Yang kedua, kita ada manifold gauge set. Manifold gauge set ni membolehkan kita buat pemantauan yang sesuai lah untuk tahap bahan pendingin tersebut. Yang paling penting kita nak pastikan operation HVAC yang paling optimum. Seterusnya kita ada thermometer dan hygrometer. Alat ni untuk kita ukur suhu dan juga kelembapan dan membantu dalam kawalan iklim dan juga penilaian kecakapan sistem. Next kita ada ni lah, leak detector. Leak detector ni digunakan untuk kita kenal pasti kebocoran dalam salur bahan pendingin lah, piping semua. Dan yang paling penting lah untuk kita kekalkan tahap penyejuk dan mematuhi piawaian alam sekitar. Next kita ada duct cleaning equipment. Ianya membantu bersihkan saluran udara, meningkatkan kualiti udara dalaman ataupun dikenali sebagai indoor air quality lah, dan mengelakkan penumpukan yang boleh menghalang prestasi sistem tersebut. Akhir sekali kita ada airflow meter ataupun dikenali sebagai anemometer. Fungsinya adalah untuk kita ukur kelajuan udara dan kita nak pastikan aliran udara yang betul di seluruh sistem HVAC dan mengekalkan keseimbangan sistem. Next. Okay, untuk regular inspection and maintenance of HVAC system are crucial for so dia sangat penting lah untuk kita enhancing efficiency and reliability. So benda ni kita nak jaga setiap komponen yang berfungsi pada tahap yang paling optimum sebab kita nak kurangkan risiko kerosakan serta kita nak pastikan prestasi sistem yang efisien dan boleh diguna. Lepas tu kita ada ensuring compliance with environmental and safety standard. Dengan servis ataupun penyelenggaraan yang teratur, so kebocoran bahan pendingin ni dan masalah keselamatan yang lain dapat dikesan lebih awal. So kita nak pastikan sistem mematuhi piawaian alam sekitar dan keselamatan yang ditetapkan. Yang ketiga, extending equipment lifespan and reducing operational cost. So penyelenggaraan yang berterusan kita dapat mengurangkan keperluan untuk pembaikan besar yang berskala besar, dan benda ni dapat melanjutkan jangka hayat peralatan dan menurunkan cost operation. Okay, last, a systematic maintenance plan promotes safe, efficient and long-lasting HVAC performance. So plan penyelenggaraan yang terancang dapat menyokong prestasi sistem HVAC yang paling selamat, cekap dan juga bertahan lama. Dan benda ni untuk kita pastikan sendiri persekitaran yang selesa dan juga sihat. Next. Okay, sekian itu sahaja daripada grup kami. Okay, dengan hikmah kita meneroka. Sekian, terima kasih. Okay, bye-bye. Asal kau gelak bodoh? Bodoh lah. Baik Dul.